Fadli Siddiq ialah seorang konsultan dalam bidang keselamatan informasi teknologi di syarikat British Telecommunication. Sejak kecil lagi, beliau sudah mengenali hidup susah bersama ibu dan adik-adiknya tanpa seorang bapa. Pada tahun 1988, bapa saya meninggal dunia bersama dengan pakcik saya. Mereka meninggal dunia kerana kemalangan motosikal. Dan dari situ mulanya lah perjuangan ibu saya untuk menjaga kami tiga adik-beradik. Pada masa itu, saya baru saja 5 tahun dan adik lelaki saya hanya 4 tahun. Dan adik perempuan saya masih dalam kandungan ibu. Selepas adik perempuan saya dilahirkan, mulanya lah ibu saya untuk mencari kerja untuk membiayai keluarga kita. Dan masa itu bukanlah senang kerana ibu saya tak ada pengalaman bekerja. Mulai dari saat itu, Fadli dan keluarganya terpaksa berdikari demi meneruskan kehidupan. Ibu saya kerja malam, kita terpaksalah menjaga diri sendiri. Dan dari situ mulanya tanggungjawab saya untuk menjaga adik-beradik saya pada waktu malam. Dan keesokan paginya mulalah lagi satu cycle yang ibu saya akan mengambil kami, meletak di rumah kawan ataupun jiran, lalu dia mencari rezeki. Selepas umur saya 6 tahun, darjah 1, ibu saya merasa semakin lama semakin susah untuk membiayai kami. Dan susah nak menjaga juga kerana kita semakin lama selanjut usia semakin nakal. Jadi apa ibu saya buat, menghantar kami ke rumah di Jurong masih saya darjah 2, 8 tahun. Dan kerana kejauhan sekolah, terpaksalah saya menukar sekolah daripada sekolah Gongshan ke sekolah Yung An di Jurong. Di situlah saya tinggal dengan makcik saya. Selepas setahun, ibu saya menghantar kami tinggal di rumah nenek saya. Dan dari situlah ditukarkan sekolah kerana kejauhan. Saya ditukarkan sekolah di sekolah Mountbatten pula pada umur saya 9 tahun. Ibu Fadli membuat keputusan untuk menempatkan Fadli dan adik-adiknya di Darul Ma'wa kerana dia tidak mahu lagi membebankan saudara mara. Bila ibu saya meletakkan kami di dalam Darul Ma'wa, entahlah macam mana tu, saya tidak merasai apa-apa. Mungkin kerana daripada kecil hidup sudah menumpang. Jadi bila saya diletakkan di sini, saya tak rasa sedih, saya tak rasa marah, saya tak rasa bingit dengan ibu saya. Saya tak tahu dengan adik-beradik saya, tapi oleh kerana ini adalah satu langkah daripada percadangan ibu saya dan saya harus hadapinya. Waktu tu Darul Ma'wa baru lagi, mungkin tahun ke-4 ke tahun ke-5. Kita dibuka pada tahun 1963. Seperti anak-anak biasa, anak-anak yang lain, Fadli inginkan kebebasan. Dinampak dirinya memberontak dari senyap-senyap. Perangai saya masih di dalam Darul Ma'wa taklah seorang kanak-kanak yang baik. Saya memang nakal, degil dan selalu suka menyoal. Mana kau pergi bila dapat gini? Ada tuition lah kat sekolah. Aku telefon cikgu kau. Cikgu kau cakap kau tak ada tuition. Mana kau pergi? Kawan-kawan. Sekarang pergi naik, kau tukar baju kau, kau cuci toilet ni sampai bersih, okey? Apa sih kena cuci toilet? Baru balik sekolah aja kena cuci toilet. Penat dah. Oh tak kisah, kau pergi naik sekarang, kau tukar baju, kau cuci toilet ni sampai bersih. Make sure aku datang balik, toilet ni dah bersih, okey? Saya dah cubalah untuk berdamping dengan dia, bertanyakan apa akibat dia, apa yang akan terjadi atau apa yang buat beliau fikir macam itu. Saya ingat lagi, dan bila ajak berunding tu susah untuk memahami beliau. Pasal beliau sangat bertekad dengan kehendak dia. Tapi belief system waktu tu dah develop lagi. Bila Darul Ma'wa hantar saya ke camp seperti survival camp, endurance camp, dari situ saya belajar untuk menghadapi cabaran
dan juga mengambil tanggungjawab untuk sesuatu. Dan dari situlah saya faham mengapakah sesuatu yang saya kena lakukan itu harus dilakukan. Pengalaman hidup di Darul Ma'wah sejak kecil sehingga usia remaja telah membuat Fadli seorang yang lebih bertanggungjawab. Saya keluar daripada Darul Ma'wah pada umur 17 tahun. Yang apa yang saya ingat kebelakangan itu sebelum saya keluar adalah dua perkara. Satu, bila saya mengambil N-level saya, masa itu memanglah malas, tak mau belajar, dan memang tak ada motivasi langsung lah untuk belajar. Jadi pada satu hari itu saya ada satu movie ni keluar lah, satu cerita wayang, cerita October Sky. Dalam cerita itu menunjukkan bahawa satu orang ni dia memang malas juga, datang daripada keluarga yang susah. Tetapi satu hari ni bila dia menampakkan Sputnik di angkasa, angan-angannya dan cita-citanya ingin menjadi angkasawan. Dan daripada situ, walaupun susah kehidupannya, dia mencuba. Dan Alhamdulillah dia dapat. Jadi daripada saya mengambil movie itu sebagai motivasi saya. Dan dari situlah saya belajar betul-betul, belajar bersungguh-sungguh. Dan Alhamdulillah tak pernah-pernah saya luluskan matematik saya lulus. Dan Alhamdulillah saya punya N-level mendapat genap-genap 10 poin untuk menaiki ke O-level saya. Fadli meneruskan pelajarannya hingga ke peringkat O dan kemudian beliau meninggalkan Darul Ma'wah untuk tinggal bersama ibunya. Dari situ, kehidupan barunya mula bertapak. Fadli cuba menyesuaikan kehidupannya di luar Darul Ma'wah setelah meninggalkan rumah tumpangan itu. Walaupun demikian, beliau kurang pasti dengan langkah seterusnya. Selepas saya keluar daripada Darul Ma'wah, saya tak ada tujuan dalam hidup. Lepak, suka main skateboard. Saya suka lepak di kedai Mr. 29. Saya menayangkan video skateboard di kedai saya. Dan selalu saya nampak dia depan kedai. Pada satu hari itu saya fikir, baik ajak dia ke dalam. Dan saya dapati bahawa dia ada waktu luang. Ya. Jadi saya ajak dia gini. Fadli, atau dikenali sebagai Slim. Ya. Kenapa tak okeylah ke kedai ini. Ya. Dekat kedai ini bikin kerja ringan lah. Tapi saya bilang bos saya, tapi saya kerja malam menolong ibu saya buat sate. Jadi bos saya kata, tak apa, sekejap je. Dalam berapa jam gitu, daripada pukul 11 sampai pukul 5. Lepas itu, lepas pukul 6 ke atas, kau buatlah sate. Fadli menerima tawaran bekerja di Miss 29 untuk menambahkan lagi pendapatan selain membantu ibunya menjual sate. Fadli seorang pekerja yang dedikasi ya. Dia bertekad, kalau dia bekerja itu dia bertekad kerja yang sempurna ya. Dan dia punya etikat yang kalau bikin kerja itu mesti dihabiskan ya. Bila kerja sambilan di Mr. 29, saya kerja menolong ibu saya memasak sate juga. Jadi itu adalah salah satu cycle yang saya menghadapi untuk berterusan beberapa bulan. Pergi ke Mr. 29 kerja 11 petang sampai pukul 5 petang. Dan pukul 6 petang continue kerja ke menolong membakar sate sampai ke 10 malam. Ini berterusan sampai saya mendapat O-level result. Keputusan peperiksaan peringkat O Fadli kurang memuaskan, tetapi beliau tetap meneruskan pelajarannya di Institut Pendidikan Teknikal. Sepanjang menuntut, beliau masih terus bekerja di Miss 29 secara sambilan. Pendapatan yang saya dapat bila kerja Miss 29 itu akan digunakan untuk membiayai kos pelajaran saya. Saya tidak minta ibu saya satu sen pun. Kerana ini adalah tanggungjawab saya untuk berdikari sendiri.
Sewaktu beliau bertugas di Miss 29, Fadli dipertemukan jodohnya. Bila saya bekerja di Miss 29, teman wanita saya bekerja di Balai Uno. Okay, kan dalam sama koridor tapi dia di sebelah hujung. Apa yang saya buat setiap kali bila teman wanita saya tu pass by kedai tu, saya akan menjenguk dan melambai cakap hai, nak apa khabar, dah makan ke belum. Ya, dari situ mulalah komunikasi kita. Satu hari ni bila saya diletakkan di hospital lah kerana saya koma, saya terharu bila saya dapati bahawa teman wanita saya tidur di hospital satu malam untuk accompany saya lah. Hubungan saya dengan teman wanita saya semakin lama semakin rapat. Dan Alhamdulillah, saya sekarang sudah berumah tangga dengannya. Selama bertugas di Miss 29, Fadli banyak mempelajari selok-belok kehidupan daripada majikannya. Bimbingan ini telah menjadikan Fadli seorang individu yang berfikiran lebih matang. Pada satu hari ini bila saya bekerja dengan Bob, kita pergi ke store untuk mengambil barang-barang untuk kedai. Jadi semasa kita berjalan tu, saya dapat melihat sekumpulan remaja umur saya sedang bermain bola. Dan saya tanya Bob, wouldn't it be nice kalau kehidupan saya macam ini main bola? Jadi Bob mengatakan dia kata, mungkin sekarang ni kau rasa main bola ni memang bagus untuk kau. Tapi 10 tahun kemudian kau akan fikir yang apa yang kau buat ni tidak mendatangkan faedah. Ya. Dan dari situlah mulanya Bob memberi saya nasihat. Daripada situlah mulanya perjuangan saya untuk menjadi seorang yang berguna. Kami selalu diskusi pasal kehidupan, pasal masa depan, pasal ilmu. Fadli orang yang orang bilang selalu haus pengetahuan. Jadi bagi saya dia yang membentuk hidup dia. Sebab dia kepingin menimba ilmu dan bagi saya itulah tangga kejayaan dia lah. Semasa menjalani perkhidmatan negara, Fadli sedar akan minatnya dalam bidang informasi teknologi. Fadli mendaftarkan dirinya dalam kursus-kursus demikian yang dibiayainya sendiri. Satu subjek yang saya ambil masa itu mulanya keminatan saya dalam IT security iaitu hacking. Dan dari situlah mulanya kegairahan saya untuk melanjutkan pelajaran saya dalam bidang IT security. Jadi bila saya dapat sebuah diploma yang saya minat ni dalam bidang Infocom Security, saya pergilah bertemu Duga dan dia mengatakan yang harga kos ni adalah $10,000. Bila saya dengar harga tu, terpanjat saya sebab saya tak ada duit. Langsung tak ada duit. Adalah simpanan sikit. Saya pergi bank ke bank untuk mencari boleh tak mereka meminjamkan saya duit. Jadi saya dapatlah satu bank ni dapat meminjamkan saya paling banyak pun $5,000 je. Saya terpaksalah menanyakan bos saya, Mr. 29 tu. Alhamdulillah dia setuju dan dari situlah dia memberi saya $5,000 untuk membiayai kos saya. Dengan wang pinjaman yang berjaya dikumpul, Fadli memulakan pelajarannya di peringkat diploma. Menimbang masa antara sekolah dan tugas barunya sebagai pengendali media di Hewlett Packard adalah satu cabaran besar buat Fadli. Kerja saya 12 jam daripada pukul 8 malam sampai ke 8 pagi. Sekolah saya pula bermula pukul 9 pagi. Jadi daripada situlah habis kerja terus ke sekolah. Memang penat, memang banyak cubaan bila saya bekerja sambil belajar. Tapi Alhamdulillah saya dapat menembusinya dan Alhamdulillah saya graduate. Namun begitu, Fadli masih memendam minat untuk bekerja dalam bidang keselamatan informasi teknologi. Beliau bertekad untuk mengejar cita-citanya.
Setelah berjaya memiliki diploma, Fadli terus berusaha untuk mencari pekerjaan impiannya. Saya masih hendak cari kerja IT security. Tak dapat-dapat. Jadi apa terjadinya, saya terfikir mungkin mereka memerlukan degree. Kerana kebanyakan IT security memang memerlukan degree lah. Fadli membuat keputusan untuk mendapatkan ijazah sebagai langkah selanjutnya. Beliau sedar akan cabaran yang akan dihadapi, tetapi terus berazam untuk melanjutkan pelajarannya. Walaupun banyak hutang, semangat saya untuk belajar tu memang ada. Jadi saya cuba pergi ke satu bank untuk meminjam, dapat education loan. Tapi alhamdulillah dapat jugalah satu bank ni yang dapat meminjamkan 8,000. Tetapi kos saya 25,000. Jadi saya tak tahu mana nak dapat yang lain. Terpaksalah saya appeal dekat sekolah. Saya cakap saya tak ada wang untuk belajar. Jadi boleh tak kalau saya belajar dulu, bayar kemudian ke apa? Ada tak skim-skim begitu? Fadli membuat rayuan kepada sekolah sehingga beliau akhirnya diberi peluang untuk meneruskan pelajarannya secara skim pay per module. Kursus ijazah yang biasanya boleh diselesaikan dalam tempoh 2 tahun memakan masa 5 tahun untuk Fadli kerana beliau harus mengumpul wang terlebih dahulu untuk membiayai pengajiannya. Ini adalah modul terakhir saya ni, dan walaupun masih berhutang dengan bank, tapi saya gembiralah saya akhirnya dapat hampir menghabiskan degree saya dalam jangka masa 5 tahun ini. Segala usaha Fadli berhasil apabila beliau mendapat peluang bekerja dalam bidang keselamatan informasi teknologi menerusi temannya. Dan alhamdulillah selepas bertemu duga, akhirnya saya dapatlah jawatan sebagai associate consultant dalam segi engineering di bidang IT security. Bila saya ditawarkan bekerja di sana, saya amat bangga kerana saya adalah pekerja Melayu pertama dalam Department IT Security di BP. Fadli tidak mensia-siakan peluang yang diberi dan terus mempertingkatkan mutu kerjanya. He's good at what he does. Technically, he's very competent, and because of that, he's been assigned to be the subject matter expert for one of the technologies that the project is part of. So because of that, he's been tasked to and successfully mentor some of the younger team members, which he does quite successfully. And as a subject matter expert, he's able to confidently relay the findings, the technical issues to the customer itself, so that the customer can understand the impact to the business and agree to the recommendations that Fadli is able to convey. So I first got to know Fadli as a person coming in to replace my role in a very stringent and very high requirement kind of job role. I knew that he was studying part-time while he was working here. So I was quite worried that he may not be able to juggle. But I must mention that Fadli is very hardworking. Another impressive thing about Fadli I should mention is certain things took me over the years on-job training to learn. But when with proper guidance and advice to Fadli, Fadli was able to pick it up just within weeks. Dedikasi Fadli terhadap pelajaran dan kerjayaannya diberi pengiktirafan apabila beliau dipaparkan di akhbar tempatan. Ini membakar semangatnya untuk membuat yang terbaik. Through Fadli's research, he found one of the very well-known training program in Europe, in particular in Amsterdam, which he submitted to the managers and myself for review and approval. And because of that, and because of his high performance within BT, BT has agreed to fund that course for him, so that he can be going to the next level of his career within BT. Walaupun sibuk membina kerjayanya, Fadli tetap mengambil masa untuk menziarah Darul Ma'wa, tempat di mana beliau dibesarkan pada suatu ketika. Walaupun saya sudah lama keluar daripada Darul Ma'wa itu,
saya tidak dapat melupakanlah dari mana yang saya datang. Beliau adalah sebahagian daripada kumpulan alumni anak Domakwa yang kembali ke sini untuk bukan menambah jasa, tapi untuk memberitahu anak-anak di sini yang mereka satu kala dulu menjalani perjalanan ini. Dan beliau bergiat, terutama sekali kegiatan-kegiatan mengumpul dana. Karnival, beliau akan sibuk panggil kawan-kawan lain datang. Bagi kita itu salah satu terima kasih yang paling besar sekali. Selain dari itu, Fadli juga memberi nasihat dan bimbingan kepada belia-belia yang senasib dengannya secara sukarela bersama mendaki. Pada masa akan datang, saya berharap anak-anak Melayu yang mempunyai latar belakang yang susah tidak mudah berputus asa dan berjuang untuk mencapai cita-cita mereka. Tidak ada sesiapa pun yang inginkan kehidupan yang susah. Yang diperlukan bukanlah simpati. Yang diingini adalah kata-kata perangsang untuk terus bangkit dan mula perjalanan hidup.